Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru di mana seperti biasa kita akan bawakan kepada anda segala yang terkini berkenaan dengan apa yang diumumkan dan juga dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan. Dan antara yang terbaru, Kementerian Pendidikan sudah mempunyai senarai lengkap termasuk butiran terperinci keseluruhan sekolah-sekolah daif di seluruh negara. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, KPM akan memastikan projek pembangunan sekolah-sekolah daif di seluruh Malaysia akan dilaksanakan secara adil dan saksama, termasuk melibatkan Sabah serta Sarawak selain disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Beliau menyatakan ia amat penting bagi menjamin keselamatan pelajar di sekolah agar sentiasa berada dalam keadaan yang selamat serta menerima akses kepada pendidikan yang lebih berkualiti. Kita memang sudah ada senarai itu dan setiap negeri malah kita sudah ada detail secara spesifik sebenarnya yang skala-skala yang melibatkan sekolah daif ini 6, 7, kemudian dari segi penempatan dan bagaimana kita nak mengurus itu semua sudah ada. Jadi kita akan sambut dengan pengumuman dari segi pendetailan lah, dari segi spesifiknya lah apa yang disebut berkaitan dengan sekolah daif tersebut. Beliau ditemui selepas merasmikan Seminar Wakil Sekolah Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat KGMMB di Dewan Mayang Sari Alor. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa tumpuan kerajaan ketika ini ialah untuk segera menyelesaikan masalah sekolah daif di seluruh Malaysia demi kebajikan anak-anak selain meningkatkan mutu pendidikan negara. Beliau berkata pendekatan kerajaan perpaduan pimpinannya adalah untuk memastikan semua sekolah di bawah tanggungjawab kerajaan akan diperbaiki bermula dengan Belanjawan 2023 yang akan dibentang pada 24 Februari ini. Dalam pada itu, Fadlina juga berkata kementerian sentiasa terbuka dan tidak mempunyai sebarang masalah untuk menerima apa-apa kritikan atau sebarang cadangan penambahbaikan daripada guru-guru. Namun beliau berharap kritikan itu bersifat membina, pada masa yang sama mampu menjadi pembangkit kepada pembinaan lebih baik sistem pendidikan negara. Fadlina juga menyambut baik arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahukan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi membuka ruang kepada pelajar dan kaki tangan untuk memberikan pandangan masing-masing secara terbuka dengan batasan hal yang mencerca atau isu perkauman serta fahaman agama yang melampau. Saya sebut bahawa kita tidak ada masalah tentang kritikan ini kerana yang penting adalah kritikan konstruktif yang akan membawa kepada pembinaan pendidikan yang lebih kukuh. Tapi kalau kritikan itu destruktif, dia akan merobohkan banyak perkara yang telah pun kita bina. Dan esok mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 akan memulakan persidangan di mana ia sesi kedua di bawah kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dijadual menyempurnakan istiadat pembukaan itu. Sebelum ini, pada 19 Disember lepas, persidangan Dewan Rakyat pertama di bawah Kerajaan Perpaduan berlangsung selama 2 hari. Antara lain melibatkan pembentangan usul undi percaya bagi keabsahan pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 serta pembentangan bajet mini. Menurut takwim di laman web Parlimen, persidangan kali ini yang berlangsung selama 29 hari tertumpu kepada perbahasan titah diraja bermula 15 Februari hingga 21 Februari serta pembentangan semula rang undang-undang perbekalan 2023 oleh Anwar merangkap Menteri Kewangan yang dijadual berlangsung pada 24 Februari. Rang undang-undang itu seterusnya akan dibahas di peringkat dasar selama 6 hari bermula 27 Februari serta sesi jawapan menteri pada 8 Mac dan 9 Mac sebelum disusuli perbahasan peringkat jawatan kuasa pada 13 Mac hingga 28 Mac. Anwar pada Majlis Perhimpunan Bulanan Warga Kementerian Kewangan pada 8 Februari lepas berkata Belanjawan 2023 akan mengambil kira cabaran ekonomi semasa tetapi boleh memacu pertumbuhan negara, menarik pelaburan ke dalam negara serta memberi rahmah kepada rakyat. Turut dijangka mencuri tumpuan adalah pembentangan kertas putih berkaitan perolehan dan kos pembelian vaksin COVID-19 yang didapati tidak mengikut prosedur sebelum ini. Selain itu, kertas putih mengenai kes batu putih turut dijangka dibentangkan untuk tindakan selanjutnya disediakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. Persidangan kali ini juga bakal menyaksikan pembaharuan termasuk sesi soal jawab Perdana Menteri PMQ pada setiap Selasa yang dijalankan secara ujian rintis bermula 13 Februari. Persidangan Dewan Rakyat akan berlangsung dari 13 Februari hingga 30 Mac.
Perkhidmatan awam selama ini tidak pernah menetapkan bangsa sebagai faktor penentu dalam mengambil atau menaikkan pangkat penjawat awam seperti yang didakwa. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam atau QPEX, Datuk Adnan Mat berkata, pengambilan dan pelantikan kaki tangan dalam perkhidmatan awam dibuat berasaskan merit serta kompetensi calon tanpa melibatkan kuota seperti yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Menurut Adnan, SPA tidak pernah menetapkan pengambilan kaki tangan perkhidmatan awam perlu menepati sebarang kuota termasuk membabitkan agama, kaum, etnik atau negeri tertentu. Sebaliknya, jelas beliau, kebanyakan yang menyertai perkhidmatan awam adalah bergantung kepada kehendak, minat dan kecenderungan individu berkenaan sendiri. Baru-baru ini, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang II, P. Ramasamy menerusi hantaran dalam Facebook meminta kerajaan melaksanakan reformasi dalam sektor perkhidmatan awam kerana menurutnya ia kini didominasi orang Melayu. Ramasamy juga mahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim segera menangani isu berkenaan serta memastikan perkhidmatan awam mencerminkan komposisi etnik negara ini. Perdana Menteri pada Sabtu pula berkata, kerajaan tidak akan mempertimbangkan cadangan supaya reformasi dilakukan untuk mengurangkan dominasi orang Melayu dalam sektor perkhidmatan awam. Beliau berkata kerajaan tidak menganggap dominasi kaum Melayu dalam sektor itu sebagai satu masalah pada masa ini. Baik, seperti kita kongsikan sebentar tadi, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyambut baik arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahukan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi untuk membuka ruang kepada pelajar dan juga kaki tangan untuk memberikan pandangan masing-masing secara terbuka melainkan berkenaan dengan yang memainkan sentimen perkauman atau agama. Ia menimbulkan persoalan bagaimana universiti harus memastikan ia lebih terbuka untuk melahirkan pelajar yang berfikiran kritis. Saya mahu berbincang bersama dengan saudara Jufitri Johar, Fellow Kanan Institut Reformasi Politik dan Demokrasi. Jufitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Luqman. Saya membaca apa yang Perdana Menteri sebut semalam berkenaan dengan hal ini dan mungkin ia disiratkan maksudnya tetapi sekurang-kurangnya secara tersurat. Tidak ada sebarang sebutan yang spesifik, tak silap saya, berkenaan dengan kebebasan bersuara yang lebih besar. Betulkan saya jika saya salah. Apa yang Perdana Menteri seru adalah mungkin universiti laksanakan polisi untuk melahirkan atau menjana pelajar yang lebih berfikiran kritis. Tapi adakah selamat untuk kita terjemah dan baca kenyataan ini sebagai memberikan lebih kebebasan bersuara juga kepada pelajar di universiti? Ya, terima kasih Luqman, rakan penonton awani sekalian. Saya melihat ucapan yang diutarakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam adalah refleksi kepada Malaysia Madani, konsep yang telah diumumkan oleh beliau pada awal tahun ini, yang mana paksi kepada Malaysia Madani ini adalah untuk kita mendaya upayakan ataupun membebaskan masyarakat Malaysia. Sudah tentu sebahagian daripada entiti masyarakat Malaysia itu adalah para akademia dan juga para mahasiswa di universiti. Yang mana kita nak lahirkan mahasiswa, para akademia yang kritis, yang mempunyai kebebasan bersuara, kebebasan akademik, kebebasan dari konteks mahasiswa, kebebasan beraktivisme melalui kesatuan mahasiswanya. Yang mana masalah besar dalam dunia sekarang ini, khususnya dalam konteks semalam Datuk Seri Anwar bercakap di Universiti Islam Antarabangsa, yang mana kita melihat rata-rata umat Islam ini dibayangi dengan masalah al-dha'fu wal kaslan fil fikir. Ini istilah Arab yang telah diutarakan oleh Malik bin Nabi. Antara penyakit ummah adalah malas dan juga tidak mahu berfikir. Apatah lagi berfikir secara kritis. Dan kita lihat bahawa sepatutnya dan sewajarnya dan seterusnya sepatutnya IPT ataupun Menara Gading ataupun universiti ini sepatutnya menjadi satu lubuk menyuburkan pemikiran kritis. Sudah tentu pemikiran kritis ini berdasarkan pembudayaan ilmu, yang mana apabila pelajar-pelajarnya, para akademianya kan kebebasan untuk memugarkan budaya ilmu. Dan budaya ilmu ni adalah merupakan satu asas kepada berfikir kritis. Kerana kalau berfikir kritis tanpa ada asas budaya ilmu yang betul, maka kita bimbang pemikiran kritis itu tidak akan diacuankan dengan acuan yang betul, iaitu acuan budaya ilmu. Jufitri, adakah kemalasan berfikir itu bukan sahaja atas faktor akademik? Iaitu betul juga, tetapi ia juga mungkin produk daripada berdekad lamanya sistem pendidikan awam dan juga sistem pentadbiran awam
yang sememangnya tidak menggalakkan pemikiran kritis, bukan sahaja tidak menggalakkan, malah sebelum-sebelum ini menghukum pelajar yang berfikiran lebih kritis dan menyuarakan pendapat mereka dengan lantang jika ia tidak selari dengan pendapat kerajaan. Ya, itulah permasalahan kita hadapi sebelum ni. Sebab itu antara idea penubuhan kepada kesatuan mahasiswa sebagai contoh yang diperjuangkan oleh Pakatan Harapan pada tahun 2018 adalah untuk memberikan kebebasan berfikir, kebebasan beraktivisme, kebebasan berorganisasi kepada para pelajar. Namun kita melihat selama mana kesatuan mahasiswa ini berada dalam lingkungan yang dibenarkan oleh tradisi budaya setempat dan tidak melanggar norma-norma masyarakat seperti soal rasism dan sebagainya. Namun kita lihat bahawa para mahasiswa ini dilihat sebagai satu ancaman, sedangkan mereka sebenarnya adalah satu aset. Kalau kita melihat Dasar Belia Malaysia sebagai contoh, kita harus melihat belia mahasiswa sebagai satu aset yang bukan untuk kita takuti, tapi untuk kita bimbing. Kalaulah mereka mungkin dilihat agak terlalu kritis, kita boleh membimbing mereka sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang pemimpin pentadbir universiti. Tanggungjawab kita semuanya adalah untuk membimbing mereka untuk berfikir kritis dengan cara yang dibenarkan. Ya, selama mana dibenarkan dan tidak melanggar rukun negara, tidak melanggar perlembagaan negara, maka ia sebenarnya dibenarkan. Jangan kita melihat apabila mahasiswa ataupun para akademia menyuarakan secara kritis, kita tidak boleh melihat mereka ini berpihak. Kita tidak boleh melihat mereka ini ya seolah-olahnya mahu menjatuhkan kerajaan. Sebaliknya kita harus melihat mereka ini sebagai satu suara yang penting. Sebab itu saya selalu tekankan mahasiswa akademia mesti menjadi blok ketiga. Mereka tidak harus berpihak kepada kerajaan maupun pembangkang. Mereka harus menjadi satu entiti bebas yang memberikan suara yang ketiga. Luqman, kalau dulu kita melihat pada zaman tahun 70-an, kita melihat masyarakat menanti-nantikan apakah mahasiswa nak sebut, apakah mahasiswa nak perjuangkan untuk mereka, apa mahasiswa yang nak share idea mereka pada masyarakat. Tetapi kita lihat sekarang ini, ya masyarakat pula mahu mendengar, bukan salah tapi seolah-olahnya dah terbalik. Maknanya sepatutnya mahasiswa mencerahkan masyarakat, tetapi sebaliknya mahasiswa menyemput orang luar untuk mencerahkan mereka. Sepatutnya mereka yang berada di Menara Gading ini berfikiran kritis, mencerahkan masyarakat, memperjuangkan isu-isu rakyat seperti kemiskinan, seperti kesenjangan ekonomi, seperti ketidakadilan masyarakat dan sebagainya. Dan kita sambut baik apa yang seruan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga dahulu merupakan aktivis anak muda, dan kini apa yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, dan kita harap ini adalah langkah pertama yang bermakna untuk memastikan kebebasan total untuk mahasiswa menyuarakan pendapat mereka dan juga berfikiran kritis seperti yang Fitri sebut sebentar tadi, asalkan ia tidak melanggar norma-norma masyarakat seperti kaum, agama dan sebagainya. Tapi perkara ini, Jufitri, sudah tentu tidak akan berlaku semalaman. Selepas sistem yang agak opresif ini kita sudah pun laksanakan oleh beberapa kerajaan berbeza sejak berdekad lalu, perubahan besar mungkin akan mengambil masa. Mungkin terbesarnya adalah mindset. Bukan saja mindset student, tapi juga mindset pentadbir-pentadbir dan kepimpinan atasan di universiti. Jadi apa cabaran Jufitri lihat untuk kita betul-betul merealisasikan bahawa universiti menjadi medan ilmu dan medan kebebasan bersuara secara total? Ya, kita melihat sekarang sudah ada keazaman politik. Alhamdulillah, berkat daripada apa yang Anwar semalam adalah merupakan satu keazaman politik dan juga tekad untuk membenarkan mahasiswa ataupun universiti, para akademia menjadi satu entiti yang penting untuk bersuara secara kritis. Cabarannya adalah bagaimana kita harus mendapatkan komitmen dari pensyarah, daripada mahasiswa. Saya yakin mereka sebenarnya menyambut baik, dan tentu saya menggariskan 4 perkara asas yang harus ditekankan oleh mahasiswa, para akademia dan pentadbir universiti, bahawa kita mulakan dengan 4 jenis kritis. Berfikiran kritis itu fondasinya ataupun asasnya adalah pembudayaan, budaya ilmu yang betul-betul dalam erti kata sebenar. Maknanya ia harus bermula dengan 4 kritis, iaitu yang pertama sekali adalah bacaan yang kritis. Mahasiswa, akademia, saya yakin mereka harus memulakan dengan bacaan kritis. Kemudian mereka juga harus menulis dengan kritis, critical writing, dan yang seterusnya mereka harus ada critical thinking, dan yang keempatnya adalah critical speaking ataupun bercakap secara kritis. 4 komponen ini penting, dan bagaimana cabaran kita untuk memodulkan 4 perkara ini supaya kita boleh memastikan kita boleh melahirkan mahasiswa, akademia yang kritis dan memberikan idea yang konstruktif
kepada pembangunan negara dengan idea-idea inovatif, idea-idea yang sangat segar dan malar untuk membantu Malaysia menjadi sebuah negara yang hebat. Baik, Jufri, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini kepada anda, kembali bersama Pantau Kerajaan Baru. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama Pantau Kerajaan Baru, saya Luqman Haris, dan hari ini kita berbincang berkenaan dengan seruan Perdana Menteri untuk menjadikan universiti di serata Malaysia, sama ada awam atau swasta, lebih terbuka untuk melahirkan pelajar berfikiran kritis. Dan ini juga disambut oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Tapi apa cabaran yang kita depani untuk memastikan universiti ini benar-benar menjadi medan bukan sahaja pendidikan tetapi perbincangan terbuka secara total. Selepas berdekad lamanya kita lihat pelbagai kekangan dan halangan dilaksanakan terhadap pelajar universiti, khasnya apabila mereka suarakan pendapat yang mungkin bertentangan dengan kepentingan kerajaan. Saya bersama dengan Julfitri Johar, Fellow Kanan Institut Reformasi Politik dan Demokrasi. Julfitri, sebelum berehat tadi beberapa perkara sudah pun kita bincangkan, tapi saya nak mulakan dengan ini untuk segmen kedua ini. Setiap kali kita dengar seruan ini daripada pemimpin negara, baik Perdana Menteri maupun apa-apa menteri, kita harap ia lebih daripada sekadar retorik. Kerana perkara-perkara yang serupa pernah dikatakan oleh beberapa kerajaan yang berbeza sebelum ini dan kita ingin memberikan setiap kerajaan baru ini benefit of the doubt dan menganggap mereka memang benar-benar serius. Tapi satu perkara yang saya lihat tidak diumumkan ataupun tidak diterangkan secara lanjut oleh Perdana Menteri iaitu untuk mungkin meminda atau menghapuskan AUKU, Akta Universiti dan College Universiti 1971. Jika kerajaan ini benar-benar serius untuk memastikan universiti menjadi medan kebebasan bersuara bagi pelajar, mengapa mereka tidak umumkan AUKU 1971 itu akan dimansuhkan? Kerana ada gerakan awal pada tahun 2018 dahulu oleh PH 1.0, tapi itu tergantung selepas kerajaan tertukar. Adakah kerajaan patut habiskan saja go the extra mile untuk membuktikan bahawa kali ini bukan retorik, mereka benar-benar serius? Cabaran yang paling penting untuk membuktikan bahawa kata-kata ini bukan sekadar retorik tapi harus diimplementasikan dalam bentuk tindakan yang penting. Sebab itu saya melihat bahawa bukan saja AUKU tetapi ada beberapa perkara-perkara lain dan saya yakin Menteri Pendidikan dan Menteri Pengajian Tinggi akan melihat perkara ini dan akan membuat pengumuman ataupun membuat langkah tindakan yang selanjutnya selepas ini berkaitan dengan AUKU. Tetapi antara perkara-perkara lain juga antaranya adalah tentang keazaman pentadbir universiti yang mana mereka ini kita lihat sebelum ini banyak dilantik berdasarkan kepahaman-kepahaman politik tertentu. Kita harus juga ingin membebaskan pentadbir universiti agar bebas daripada pengaruh-pengaruh politik sempit, tapi sebaliknya mereka memahami falsafah pendidikan itu sendiri, yang mana falsafah pendidikan itu sendiri sama ada di sekolah ataupun universiti adalah untuk memanusiakan manusia. Ini yang disebut oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, untuk melahirkan insan yang adabi. Ya, selain daripada AUKU tadi bersifat teknikal, kita harus juga memastikan para pentadbir memahami falsafah pendidikan negara, memahami falsafah pendidikan itu sendiri yang iaitu untuk memanusiakan manusia, dan sebahagian daripada elemen memanusiakan manusia itu adalah sudah tentu berfikir secara kritis, budaya ilmu, kemudian melahirkan idea-idea yang inovatif, kemudian tidak takut untuk bercakap benar, without fear or favor, dengan izin. Itu antara perkara-perkara yang penting selain daripada kita harus juga menangani isu terlalu mengejar KPI. Bukannya tidak penting. Tetapi kalau kita melihat KPI itu mendahului daripada falsafah pendidikan, mendahului daripada falsafah budaya ilmu itu sendiri, kita melihat maka budaya kritis itu akan terus dibonsaikan ataupun dimatikan kerana terlalu mengejar kepada KPI. Selain daripada AUKU juga antara perkara yang penting yang harus dikomit atau harus diberikan keazaman politik semula adalah untuk membenarkan semula penubuhan Kesatuan Mahasiswa yang terhenti selepas Universiti Melaya dan Universiti Islam Antarabangsa berjaya menubuhkan. Dan saya yakin ini keazaman yang kalau tidak silap saya Menteri Pendidikan Tinggi memberikan keazaman untuk meneruskan Kesatuan Mahasiswa ini sebahagian daripada iltizam selain daripada komitmen utama untuk menangani isu AUKU ini, iaitu isu pentadbir universiti, isu terlalu mengejar KPI, dan yang keempatnya adalah berkaitan dengan isu kesatuan mahasiswa. Harus diberikan laluan sepenuhnya kepada mahasiswa untuk
mereka memimpin. Dalam masa yang sama juga kita tak nafikan mahasiswa perlu dibimbing agar mereka ini mendapat ilmu, kemahiran, kompetensi dan juga mereka dididik dengan budaya adab berbeza pendapat. Ini satu lagi, Lokman, yang penting budaya kritis namun mereka diajar dengan adab berbeza pandangan. Maknanya berbeza, berfikirlah kritis tapi selama mana menjaga adab, maka itu dibenarkan dalam tradisi Islam. Ya, sememangnya apa saja kebebasan yang kita berikan ia didasari dengan nilai-nilai kita dan juga asas-asas yang tidak boleh diganggu gugat. Itu saya rasa dipersetujui oleh semua ataupun kebanyakan. Malah kita bercakap mengenai AUKU 1971, ia termaktub dalam Manifesto Pakatan Harapan. Pemansuhan AUKU 1971 itu secara jelasnya menjadi prioriti bagi Pakatan Harapan dan seingat saya ia juga termasuk dalam manifesto sewaktu PRU 14 pada tahun 2018. Sekali lagi pada PRU 15. Jadi jelas di situ itu adalah satu yang diutamakan sekurang-kurangnya dalam aspek pendidikan oleh Pakatan Harapan. Tapi seperti yang kita sedia maklum, kerajaan-kerajaan terdahulu sejak bertahun atau berdekad lepas kebanyakannya diterajui oleh Barisan Nasional yang nampaknya kurang cenderung untuk melakukan pemansuhan AUKU. Dan seperti yang kita sedia maklum, kedua-duanya ada dalam kerajaan pada hari ini. Adakah Jufiti merasakan bahawa dengan adanya dua ideologi berbeza ini sebenarnya menjadi faktor yang menyulitkan atau sekurang-kurangnya melambatkan komitmen kerajaan untuk memansuhkan AUKU 1971 dan menjangkaui retorik dan seperti yang Jufiti cakap setelah tadi, janjikan tindakan bukan hanya kata-kata? Ya, saya yakin kurang atau lebih ia juga mempengaruhi tindakan-tindakan semasa kerajaan Malaysia. Namun saya yakin bahawa dengan keazaman Malaysia Madani ini, walaupun kita mempunyai kerajaan campuran, tetapi kerana kita ingin melihat Malaysia yang lebih keharapan, Malaysia yang lebih baik, maka wajar untuk kita menyambut apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri semalam, khususnya dalam kita meminda ataupun memansuhkan AUKU. Sebab itu saya masih ingat dulu ada jawatan kuasa ditubuhkan untuk meminda ataupun menghapuskan AUKU. Jadi jawatan kuasa itu harus digerakkan semula tanpa mengambil masa yang banyak, maka harus dibuktikan kepada rakyat bukan sekadar retorik, namun perbincangan dan rundingan berkaitan dengan AUKU ni harus dihidupkan semula dengan jawatan kuasa yang saya yakin telah pun dihidupkan dulu satu ketika dahulu. Maka jawatan kuasa ini harus digerakkan semula, dibincangkan secara intensif dengan mengambil kira pandangan-pandangan daripada pemegang-pemegang taruh, khususnya persatuan-persatuan pelajar, kesatuan mahasiswa dan majlis perwakilan pelajar dan juga para akademia untuk duduk semula untuk berbincang, bukan sahaja berbincang untuk memulakan daripada A, sebab saya yakin mereka sudah pun memulakan perbincangan sudah pun panjang, namun kita harus mengambil tindakan yang konklusif untuk memastikan bahawa merealisasikan apa yang telah disebutkan oleh Datuk Seri Anwar semalam di Universiti Islam Antarabangsa. Kerana saya lihat KPI untuk memansuhkan AUKU ini sepatutnya menjadi satu item KPI yang sangat mudah untuk Kementerian Pendidikan selepas sesi pemukiman yang dikatakan setiap kementerian akan bentangkan KPI mereka, tapi sehingga kini kita masih lagi tidak dengar sebarang komitmen yang jelas berkenaan dengan ini. Sungguh pun ia termaktub dalam manifesto. Tapi saya mahu berbalik kepada apa yang Jufitri sebut sebentar tadi berkenaan dengan kepimpinan atasan universiti. Kita bercakap ingin menjadikan universiti ini sebagai medan demokrasi dengan memastikan nilai-nilai dan sesetengah perkara sensitif tidak disentuh, itu kita faham. Tapi ia menjadi medan kebebasan suara dan kebebasan berpendapat bagi pelajar dengan cara yang sihat untuk mereka menyuarakan pendapat mereka. Dan saya kira ia, izinkan saya, kita perlu walk the talk. Dan jika kita mahu jadikan itu, kita juga perlu mungkin pendekatan top-down approach. Apa yang saya maksudkan, ia juga perlu dicerminkan pada kepimpinan atasan universiti. Ada juga seruan yang mengatakan ataupun meminta supaya jawatan-jawatan atasan universiti tidak lagi dibuat melalui lantikan, tapi buka secara demokrasi. Timbalan naib chancellor dan sebagainya dan pengarah, setengah pengarah masih lagi tidak dilantik melalui demokrasi. Adakah Jufiti merasakan ini satu cadangan yang relevan dan munasabah, iaitu kita buka juga jawatan tertinggi universiti kepada proses demokrasi? Mungkin mereka boleh diundi dan dipilih oleh pelajar sendiri. Ya, saya ingat itu antara proses yang baik dengan syarat bahawa mereka yang dipilih itu benar-benar memahami roh universiti tersebut. Apa yang hilang daripada universiti sekarang adalah roh, seperti mana yang disebut oleh penulis Excellence Without Soul, mantan pensyarah Harvard, bahawa universiti telah kehilangan rohnya. Jadi kita pastikan bahawa antara roh yang kita boleh bebaskan adalah dengan memilih
ya dengan meraihkan demokrasi memilih pentadbir universiti yang mahasiswa dan para akademia anggap mereka sangat-sangat memahami roh pendidikan, memahami roh universiti dan mengembalikan semula falsafah pendidikan itu di tahap yang sebenar, iaitu untuk memanusiakan manusia dan menjadikan manusia itu pemimpin yang berakhlak, berintegriti dan menyumbang idea-idea yang segar untuk negara kita yang tercinta ini. Ya, seperti kita bincang tadi Jufitri, usaha ini untuk mendemokrasikan universiti dengan lebih luas ini bukan satu usaha yang mudah dan tidak akan mengambil semalaman, tapi mungkin itu adalah perkara yang boleh dianggap sebagai bak kata orang low hanging fruits, iaitu menghapuskan aku dan juga membuka jawatan-jawatan tertinggi universiti untuk dicabar dan dipilih secara demokrasi oleh pelajar. Akhir sekali Jufitri, untuk kita menutup perbincangan ini, bagaimana kesemua ini had kepada kebebasan bersuara, had kepada kebebasan berpendapat, had juga kepada keupayaan untuk berfikiran secara kritis sebenarnya memberikan kesan kepada kualiti pendidikan dan juga kualiti graduan yang kita hasilkan untuk pasaran kerja. Banyak kali kita bincang berkenaan dengan universiti tempatan khasnya tidak menghasilkan graduan yang memenuhi permintaan atau kemahiran yang diperlukan oleh industri-industri baru. Bahagian falsafah dan bahagian idealismenya saya faham, kebebasan bersuara ini. Tapi bagaimana ia memberi kesan kepada marketability graduan, kualiti graduan yang kita hasilkan untuk pasaran kerja pada hari ini? Ya, saya yakin kalau para akademia dan juga mahasiswa faham bahawa mahasiswa yang kita nak lahirkan adalah yang berorientasikan visi dan misi, bukannya kerjaya. Saya yakin kalau mereka yang kita lahirkan ini adalah vision and mission oriented rather than career driven, saya yakin mahasiswa yang kita lahirkan adalah mahasiswa yang berkualiti kerana mereka berpaksikan budaya ilmu, mereka berfikiran kritis dan mereka inovatif dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan saya yakin itulah antara asas kepada kekuatan, kepada budaya ilmu dan berfikiran kritis untuk hasilkan mahasiswa yang kreatif, inovatif dan mereka boleh menyelesaikan masalah mereka sendiri sebenarnya. Baik, terima kasih Jufitri Johar, Fellow Kanan Institut Reformasi Politik dan Demokrasi. Terima kasih kepada anda menonton Pantau Kerajaan Baru episod ini. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam episod seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.